Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan perbentangan pentaksiran berterusan bagi subjek GPPP 1092 iaitu Penghantar Pengajian Pendidikan. Tajuk perbentangan yang diberi ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Haziq bin Ghazali dari kelas PT1 S2 12 Pengkhususan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Jadi, jom saya kupaskan lebih lanjut tajuk yang akan saya bentangkan pada kali ini. Apa itu hala tuju? Hala tuju pendidikan di Malaysia. Menurut Kamus Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, hala tuju dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh seseorang, negara, organisasi dan sebagainya secara khusus. Jadi, secara umumnya, hala tuju pendidikan dapat ditakrifkan sebagai sesuatu atau maklumat yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan tersebut, dapat kita lihat bahawa terdapat beberapa hala tuju pendidikan yang telah dinyatakan. Yang pertama ialah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Dalam hal ini, bidang pendidikan haruslah berperanan sebagai platform untuk memperkembangkan bakat dan potensi para pelajar. Oleh hal yang demikian, pendidikan yang diberikan haruslah secara menyeluruh dan bersepadu. Menyeluruh dan bersepadu yang dimaksudkan di sini ialah pendidikan yang merangkumi kesemua aspek iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Semua potensi ini seharusnya berkembang secara menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk murid yang sempurna. Hala tuju yang kedua ialah mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam hal ini, individu yang berjaya bukan sahaja bagus dari segi inteleknya, malah emosi, rohani dan jasmaninya turut berada dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat melahirkan para pelajar yang bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, malah turut mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia. Jadi, inilah yang dikatakan sebagai insan yang seimbang dan harmonis. Sebelum kita telusuri tajuk ini dengan lebih mendalam, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan aspirasi? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi didefinisikan sebagai suatu hasrat atau keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu.
Aspirasi sistem pendidikan pula merujuk kepada hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu melaksanakan perubahan besar kepada penguasaan kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 bersandarkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Sebelum saya masuk lebih lanjut mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, saya akan menerangkan tentang standard kualiti pendidikan Malaysia terlebih dahulu. Apa itu standard kualiti pendidikan Malaysia? Standard kualiti pendidikan Malaysia ialah salah sebuah rujukan atau panduan dalam mengurus operasi oleh guru dan pemimpin sekolah ke arah yang lebih berkualiti. Standard kualiti pendidikan Malaysia terbahagi kepada dua fasa, iaitu fasa pertama Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 dan fasa kedua Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Bahan ini dijadikan sebagai rujukan dan ia merupakan kesinambungan daripada SKPM 2003. Setelah beberapa tahun SKPM digunapakai, pada 2017 SKPM 2010 telah ditambah baik dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Setelah itu, saya akan menerangkan serba sedikit tentang SKPM 2010 kepada kamu semua. SKPM 2010 telah diperkenalkan pada tahun 2010 di mana ia merupakan instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Seterusnya, ia juga memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan. Dalam penilaian sekolah berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard yang ditetapkan, merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan seperti di bawah. Pertama sekali, kepimpinan dan hala tuju, di mana pemimpin berimpak tinggi dan berupaya mengembeling bagi meningkatkan kualiti pembelajaran PDP. Kedua, pengurusan organisasi, di mana organisasi sekolah perlu diuruskan dengan mengambil kira keperluan semasa staf, sumber dalaman dan luaran bagi membuatkan sekolah berfungsi dengan cekap dan efektif. Ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid, di mana bidang ini seharusnya diterapkan oleh semua murid untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Keempat ialah pengajaran dan pembelajaran, di mana guru dipertanggungjawabkan melaksanakan proses PDP yang berkualiti bagi memperkembangkan pencapaian murid pada tahap optimum dan berterusan. Seterusnya, kelima ialah kemenjadian murid, di mana pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 diperkenalkan setelah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran, dan ia melibatkan pelibatan warga secara menyeluruh. Seterusnya, ia merupakan instrumen yang berorientasikan tindakan mementingkan kualiti pendidikan evidence. Menarik bukan apa yang kita pelajari pada hari ini? Jadi, pada kesempatan ini saya akan menerangkan apa itu PPPM. PPPM ialah Pelan Pembangunan Malaysia yang telah diperkenalkan pada 2013
untuk tempos 13 tahun sehingga tahun 2025. Seterusnya kawan-kawan, PPPM juga dilaksanakan melalui 3 fasa pelaksanaan atau lebih dikenali sebagai 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Gelombang pertama bermula dari tahun 2013 hingga 2015 yang memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Selepas itu, gelombang kedua bermula dari tahun 2016 hingga 2020 di mana perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1 untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang 2. Dan akhir sekali, gelombang ketiga bermula dari tahun 2021 hingga 2025 di mana inisiatif dalam gelombang ketiga ini adalah berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dan peningkatan keluasan operasi di mana pada permulaan gelombang ini, semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Okey, di sini saya akan memberikan 11 anjakan yang telah digariskan oleh PPPM, iaitu anjakan pertama, menyediakan kesemarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan keempat, mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan ketujuh, memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan akhir sekali, anjakan ke-11, meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Aspirasi pertama yang telah digariskan dalam PPPM ialah akses kepada kerajaan. Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Bagi mencapai hasrat tersebut, setiap individu perlu diberikan peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan berhak memilih jenis sekolah tanpa mengira kelompok etnik dan latar belakang sosioekonomi.
setiap kanak-kanak berhak mendapat akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualiti bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran masing-masing. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan segala bentuk inisiatif untuk memberikan bantuan kepada muridnya yang layak bagi memastikan mereka mendapat pendidikan yang sewajarnya. Antara inisiatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah memberi bantuan awal persekolahan bagi murid yang layak tanpa mengira status pendapatan ibu bapa. Sistem pendidikan negara yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa. Pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang sejak sedekad yang lalu dan ini menimbulkan risiko kepada sistem pendidikan negara. Hal ini disebabkan sistem pendidikan antarabangsa melalui PISA iaitu Program for International Student Assessment dan TIMSS iaitu Trans International Mathematics and Science Study menunjukkan prestasi murid dari Malaysia semakin merosot. Ini menyebabkan jurang pencapaian antara sistem pendidikan di Malaysia dan negara lain semakin melebar. Implikasi kepada guru bagi aspirasi yang kedua ialah guru pengelola mempunyai pengetahuan yang luas dalam berbagai aspek dan kemahiran terutamanya dalam bidang bacaan, matematik, sains dan bahasa Inggeris yang dinilai melalui TIMSS dan PISA. Hal ini sejajar dengan anjakan transformasi kedua iaitu memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Selain itu juga, guru perlulah mempunyai keluasan pedagogi selaras dengan pembelajaran abad ke-21 di mana setiap murid berupaya menakul dan mengaplikasikan pengetahuan secara proaktif dalam berbagai situasi. Seterusnya, guru perlulah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang standing seperti Singapura dan Korea Selatan kerana mempunyai sistem pendidikan berprestasi terbaik di dunia bagi membolehkan murid-murid berdaya saing di peringkat antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara yang ketiga ialah equity untuk semua murid. Kementerian Pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antarabanda dengan luar bandar serta dari segi gender. Jurang equity dapat dilihat melalui 3 faktor iaitu pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa, purasta isi rumah bagi negeri dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui KWSP. Faktor-faktor ini menunjukkan bahawa murid yang berasal daripada keluarga miskin mempunyai prestasi yang lebih cemerlang berbanding dengan murid yang berasal daripada golongan keluarga yang sederhana dan yang tinggi. Sehubungan dengan itu, kerajaan akan menyokong mobiliti sosial dan menyediakan dukungan tambahan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Hal ini selaras dengan anjakan transformasi yang keenam iaitu mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Seterusnya, aspirasi sistem pendidikan negara yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sejak merdeka lagi, aspirasi utama Malaysia adalah memupuk perpaduan negara. Sehubungan dengan itu, sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana murid menghabiskan lebih 1/4 dari masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 tahun hingga 17 tahun.
Murid-murid dapat berinteraksi dengan individu yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi sosioekonomi, agama dan etnik. Hasilnya, kanak-kanak dapat belajar untuk memahami, menerima, menghargai kepelbagaian. Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmonis seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Implikasi kepada guru bagi aspirasi perpaduan ini ialah guru perlu menerapkan penghayatan nilai murid dalam golongan pelajar sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Selain itu, guru perlu menjalankan aktiviti yang dapat memupuk perpaduan dalam golongan pelajar seperti aktiviti gotong royong. Hal ini selaras dengan anjakan transformasi yang ke-9 iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Selain itu, guru juga perlulah mendidik murid supaya bersikap toleransi dan bertolak ansur dengan semua golongan bagi mengelakkan persefahaman yang boleh mencetus perbalahan. Bukan itu sahaja, guru perlulah menjadi suri teladan dengan menunjukkan sikap yang baik dan positif kepada murid-murid. Akhir sekali, aspirasi sistem pendidikan negara yang kelima ialah pelaksanaan berkecekapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan faktor utama kepada pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan yang besar untuk pendidikan menunjuk komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Oleh itu, ulangan dalam bentuk keberhasilan murid untuk setiap ringgit yang dibelanjakan perlulah dimaksimumkan. Implikasi kepada guru bagi aspirasi perpaduan ini ialah guru perlu memberi tumpuan kepada kemenjadian murid bagi meningkatkan prestasi murid dan sekolah. Selain itu, guru perlu menjalankan berbagai aktiviti yang mendorong murid mengasah bakat dan kemahiran serta meningkatkan potensi diri. Bukan itu sahaja, guru perlu menyediakan PDP yang berkesan dengan memanfaatkan TMK iaitu teknologi dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia seperti yang disenaraikan dalam anjakan transformasi pendidikan yang ketujuh. Seterusnya, saya akan menerangkan 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Yang keempat, kemahiran dewi bahasa. Kelima, etika dan kerohanian. Yang terakhir, identiti nasional. Setiap pihak termasuklah guru, ibu bapa dan masyarakat berperanan untuk memastikan 6 aspirasi ini tercapai supaya dapat melahirkan insan yang dapat memperkembangkan potensinya seperti yang telah dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Aspirasi yang pertama iaitu pengetahuan. Setiap murid perlu melengkapkan pengetahuan kehidupan mereka dengan kemahiran hidup asas iaitu dengan mengetahui kemahiran literasi dan numerasi. Murid juga perlu menguasai mata pelajaran teras yang telah ditetapkan seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik dan sains. Guru juga berperanan dengan menggalakkan murid untuk mendapat pengetahuan yang lebih dalam subjek-subjek lain seperti seni dan muzik. Namun, semua pengetahuan yang diperoleh oleh murid ini perlu seiring dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Aspirasi kedua iaitu kemahiran berfikir. Murid perlu menguasai berbagai kemahiran berfikir kognitif seperti penaklukan, kemahiran kritis dan kreatif serta inovatif yang telah diterapkan dalam pembelajaran abad ke-21.
Tambahan pula, Teams dan PISA juga menginginkan murid berfikir di luar kotak yang dapat meningkatkan sistem pendidikan negara. Aspirasi yang ketiga iaitu kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin sangat diperlukan dalam dunia pendidikan sekarang. Kini murid banyak terlibat dalam aktiviti berkumpulan dalam pembelajaran kelas yang sentiasa diadakan untuk mencapai pembelajaran abad ke-21. Malah, ada sesetengah murid yang telah dilantik oleh guru sebagai pengawas sekolah ataupun pengawas pusat sumber yang dapat melatih diri murid itu sendiri dalam kepimpinan. Terdapat 4 elemen yang boleh memupuk sifat kepimpinan. Antaranya ialah pertama, keusahawanan. Kedua, berdaya tahan. Ketiga, kecerdasan emosi. Dan keempat, keterampilan komunikasi. Elemen pertama iaitu keusahawanan boleh dipupuk dengan melalui peranan guru yang mengadakan program jualan amal atau bazar yang melibatkan murid dalam bidang ini. Melalui elemen keusahawanan tersebut, kanak-kanak belajar bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Elemen yang kedua iaitu elemen berdaya tahan, juga penting dalam kepimpinan kerana ia akan membimbing kanak-kanak untuk menghadapi segala ucapan dalam usaha menghadapi segala rintangan atau ucapan dalam usaha membentuk kepimpinan diri mereka. Yang ketiga, kecerdasan emosi. Ianya penting dalam kepimpinan kerana elemen ini akan mendidik murid bagaimana untuk memahami situasi dan perasaan orang lain dan seterusnya, cuba untuk bertolak ansur supaya dapat menjadikan suasana pendidikan yang positif. Dan yang keempat iaitu keterampilan komunikasi. Hal ini sangat penting dalam kepimpinan kerana komunikasi yang baik dapat mewujudkan kerjasama yang baik sekaligus dapat menjadi seseorang pemimpin itu iaitu murid sebagai pemimpin yang baik. Maka guru dan ibu bapa perlu berkomunikasi dengan murid supaya dapat meningkatkan tahap komunikasi mereka. Guru dan ibu bapa juga boleh menanyakan berbagai soalan dan menyuruh mereka memberi pendapat supaya dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan sekaligus dapat membangunkan sifat kepimpinan dalam diri mereka. Aspirasi yang keempat iaitu kemahiran dewan bahasa. Setiap murid perlu menguasai bahasa Melayu kerana ia bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua kerana ianya bahasa komunikasi antarabangsa, serta murid juga digalakkan untuk mempelajari bahasa ketiga yang lain seperti bahasa Cina, bahasa Tamil ataupun bahasa Arab. Dengan menguasai pelbagai bahasa, murid dapat menempatkan diri dan berdaya saing dalam dunia pendidikan global. Aspirasi yang keempat ini sangat berkait dengan menyokong 11 anjakan, di mana anjakan kedua yang menyatakan bahawa dengan memastikan setiap murid menguasai kemahiran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan yang lain. Aspirasi yang kelima iaitu etika dan kerohanian berkaitan dengan anjakan ketiga iaitu ingin melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Terdapat beberapa prinsip yang telah digariskan dalam aspirasi ini ialah prinsip yang pertama ialah kerohanian. Murid mengamalkan pegangan agama sebagai asas hidup. Guru perlu memainkan peranan penting dalam memastikan aspirasi ini tercapai dengan adanya pendidikan Islam dan pendidikan moral. Prinsip kedua iaitu integriti yang menjadi seseorang murid itu berpendirian tetap dalam melakukan perkara yang betul. Prinsip yang ketiga ialah tanggungjawab sivik. Prinsip ini dapat melahirkan murid yang bertindak secara sukarela untuk mengambil tanggungjawab terhadap orang lain demi kepentingan semua. Aspirasi etika kerohanian bukan saja penting untuk dicapai, malah berkaitan dengan anjakan ketiga yang ingin melahirkan rakyat yang menghayati nilai dan sekaligus mengamalkannya. Nilai yang telah diamalkan dapat membantu murid menghadapi cabaran dan membuat keputusan betul di masa hadapan.
Melalui aspirasi yang keenam, iaitu identiti nasional, sukan murid perlu ditekankan dengan semangat cinta kepada negara dan perlu berpegang teguh dengan prinsip rukun negara. Guru juga boleh menunjukkan contoh teladan yang baik dengan melayani semua murid dengan layanan yang sama rata tanpa mengira latar agama dan bangsa. Selain itu, murid juga perlu difahamkan dengan keistimewaan agama lain dengan sentiasa meraihkan kepelbagaian budaya dan agama masing-masing. Dengan adanya sikap tolak ansur ini dapat dicapai semangat kerjasama dalam kelas dan pembelajaran walaupun berlainan bangsa dan agama. Akhir sekali, dengan tercapainya aspirasi ini, murid akan sentiasa bangga menjadi rakyat Malaysia dan akan sentiasa berusaha untuk terus belajar supaya dapat membanggakan Malaysia dalam bidang pendidikan. Jadi, apakah implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru yang berjiwa? Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang apa itu guru yang berjiwa pendidik, sekiranya seseorang guru itu dapat memahami aspirasi dan hala tuju pendidikan dengan mendalam, guru tersebut akan mampu memastikan semua murid mendapat pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik. Hal ini selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua. Implikasi ini berkait dengan dua aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu akses dan equity, yang menekankan pendidikan harus diberikan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik. Implikasi yang kedua ialah guru bertanggungjawab mengubah kualiti sistem pendidikan di Malaysia. Dalam hal ini, guru yang bagus akan memastikan murid-murid mencapai standard yang ditetapkan. Bagi mencapai standard tersebut, guru perlulah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sebaiknya. Sebagai contoh, guru boleh melakukan aktiviti pembelajaran yang merangsang minda murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Perkara ini dapat mengembangkan potensi dan cara berfikir murid sekaligus dapat meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Ini dapat dikaitkan dengan salah satu aspirasi dalam sistem pendidikan, iaitu kualiti, di mana Malaysia telah mensasarkan untuk berada di kelompok sepertiga atas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Implikasi yang ketiga ialah guru berperanan untuk memperkembangkan potensi murid serta melahirkan murid yang seimbang dari segala aspek, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam hal ini, guru perlulah menjadi pembimbing dan pendorong kepada murid untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Sebagai contoh, guru boleh memberikan bimbingan dan latihan khusus kepada murid bagi memastikan murid tersebut dapat menguasai sesuatu kemahiran. Ini dapat dikaitkan dengan hala tuju pendidikan yang ingin melahirkan murid yang berpotensi serta seimbang dan harmonis dari seluruh aspek. Implikasi yang seterusnya ialah guru berperanan sebagai alat perpaduan dalam kalangan murid. Sekiranya guru dapat memahami aspirasi pendidikan secara mendalam, guru tidak sepatutnya mempunyai perasaan pilih kasih terhadap murid yang berlainan kaum. Guru yang baik sepatutnya menerapkan semangat perpaduan dalam murid. Hal ini kerana negara kita hidup dalam keadaan berbagai kaum, bangsa dan agama. Oleh itu, guru sepatutnya menjadi alat perpaduan bagi menyatupadukan murid yang berbagai kaum dan agama di sekolah. Hal ini supaya murid dapat menghargai kepelbagaian yang terdapat di negara kita. Ini dapat dikaitkan dengan salah satu aspirasi sistem pendidikan, iaitu perpaduan, di mana pendidikan sangat penting. Pendidikan sangat mementingkan perpaduan. Sangat mementingkan perpaduan di negara kita. Untuk implikasi yang terakhir ialah guru perlu memastikan
memastikan kemenjadian dengan keberhasilan murid. Dalam hal ini, guru perlu lebih cekap bagi memastikan kemenjadian murid. Hal ini kerana kerajaan telah mengeluarkan perbelanjaan yang besar dalam bidang pendidikan bagi memastikan keberhasilan murid di negara kita. Oleh itu, guru-guru perlu menggunakan peruntukan yang diberi oleh kerajaan dengan sebaiknya bagi memastikan hasrat negara untuk menghasilkan murid yang berguna dan tercapai. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan allowance yang diberi untuk menyediakan bahan bantu mengajar yang efektif dan berkesan. Ini dapat dikaitkan dengan salah satu aspirasi sistem pendidikan, iaitu pelaksanaan berkecakapan tinggi. Ini adalah rujukan untuk hasil pembentangan saya pada hari ini. Daripada saya, semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.